Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aris Saikar bin Abdul Malik. Nombor matrik saya 10 DEP 21F1032. Saya dari kelas DEP 2A. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Azim bin Muhammad Yahya. Nombor pendaftaran 10 DP 21F1028. Saya dari kelas DP 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Muhammad Faris Farhan, Mio Haris. Nombor matrik saya 10 DEP 21F1026 dan saya dari kelas DEP 2A. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Habib bin Hasidi dan nombor matrik saya 10 DEP 21F1046. Saya daripada kelas DEP 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio bersama lagi 3 orang rakan saya iaitu Amirul Azim, Haris dan juga Habib. Kami dari kumpulan 9. Baiklah, untuk pembentangan kali ini kami akan tentangkan tentang kempen pelihara dan peliharaan pokok. Yang kedua, sungaiku, hidupku. Yang ketiga, ketahui undang-undang. Dan yang terakhir ialah sayangi alam sekitar. Kempen pelihara dan peliharaan pokok. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan itupan hijau dan hutan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup, selain usaha untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara kita. Kempen ini juga bertujuan memupuk semangat cinta akan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai jenis pokok kepada segenap lapisan masyarakat serta menyokong komitmen untuk mengekalkan litupan kawasan berhutan di Malaysia. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli akan mempromosi dan menggalakkan penlibatan serta kerjasama pelbagai pihak meliputi kerajaan-kerajaan negeri, kementerian dan jabatan serta agensi kerajaan, persekutuan negeri yang berkaitan, syarikat swasta dan korporat, badan bukan kerajaan, institusi-institusi pendidikan serta orang awam dalam menjayakan kempen ini. Objektif kempen ini dilaksanakan bertujuan untuk mengekalkan kawasan hijau di seluruh negara selain memelihara serta memelihara kawasan berhutan. Yang kedua, meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pokok dan kawasan berhutan serta memupuk semangat cintakan alam semula jadi. Yang ketiga, merakyatkan komitmen dan semangat pengekalan kawasan litupan hijau sebagai satu agenda nasional. Dan yang keempat, memastikan komitmen negara untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dilitupi dengan kawasan berhutan dan pokok-pokok dapat dicapai. Dan yang kelima, menggalakkan penyertaan agensi kerajaan, persekutuan negeri, syarikat swasta dan badan korporat, badan bukan kerajaan, institusi pendidikan dan orang awam dalam usaha penanaman pokok. Sasaran kempen ini mensasarkan penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun bermula dari tahun 2021 hingga 2025. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan-Jabatan Perhutanan Negeri akan mengadakan program-program bagi merakyatkan kempen penanaman 100 juta pokok dengan melibatkan seluruh penduduk Malaysia dari pelbagai latar belakang. Assalamualaikum. Jadi kempen yang ingin saya lakukan adalah kempen Sungaiku Hidupku. Seperti yang kita tahu, sungai merupakan pembekal sumber air kepada manusia. Melalui sungai, manusia dapat minum, mandi dan mencuci pakaian. Sungai juga merupakan pembekal sumber makanan serta menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan sebagai kunjungan pelancong. Hal ini demikian, sungai wajar dijaga agar kebersihannya akan terus terpelihara.
untuk pengetahuan, punca-punca pencemaran sungai terdapat beberapa faktor. Antaranya adalah pembuangan sisa pebejal ke dalam sungai. Sesetengah anggota masyarakat mengambil jalan mudah dengan cara membuang sampah ke dalam sungai, maka mereka menganggap sungai sebagai tuan sampah mereka. Jadi, apabila mereka membuang sampah sarap ke dalam sungai, ini akan mengacau habitat hidupan akuatik yang terdapat di sungai ataupun di laut juga. Kedua, pembuangan sisa kumbahan terus ke sungai. Terdapat kilang yang membuang sisa kumbahan terus ke sungai tanpa dirawat terlebih dahulu. Ini akan mengakibatkan BOD ataupun dikenali sebagai tahap oksigen di dalam sungai, di dalam air itu akan berkurang dan akan mengakibatkan kehidupan di dalam sungai itu akan berkurang dan akan mati. Jadi, kempen Sungaiku Hidupku kempen Sungaiku Hidupku ini akan memberikan pencerahan kepada orang ramai bahawa pentingnya kempen sungai, menjaga sungai ini kerana sungai perlulah dijaga agar Masya Allah. Maka sungai merupakan khazanah kurniaan Tuhan yang sangat besar fungsinya. Semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan keindahan dan kebersihan sungai terpelihara sehingga bila-bila, agar generasi akan datang dapat melihat serta merasai betapa indahnya kehidupan ciptaan Tuhan ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercakap mengenai kempen Ketahui Undang-Undang. Tujuan undang-undang. Yang pertama, untuk mengatur uruskan perlakuan ataupun behavior. Yang kedua, mengatur uruskan hubungan individu dengan individu. Yang ketiga, mengatur uruskan hubungan individu dengan masyarakat. Yang keempat, mengatur uruskan hubungan individu dengan alam sekeliling. Seterusnya, Undang-Undang Alam Sekitar. Undang-Undang Alam Sekitar membentuk satu badan undang-undang biasa dan peraturan berkanun yang berkaitan dengan yang pertama sekali penggunaan tanah, perancangan dan kawalan. Yang kedua, pencemaran dan kawalan. Yang ketiga, penilaian kesan alam sekitar dan pemeliharaan alam semula jadi. Contoh Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 atau Akta 127 yang berada di Malaysia. Alam sekitar dan isu perundangan mula menjadi perbincangan umum penting awal 1970-an dan isu-isu berkaitan dengannya masih diperketatkan sehingga hari ini. Yang kedua, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127. Cuba untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam pertelingkahan yang berlaku antara keperluan perlindungan alam sekitar dan yang berkaitan dengan pembangunan persekitaran dalam konteks kemajuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Muhammad Faris Farhan. Nombor matrik saya 10 DP 21F 1026. Sekarang saya akan terangkan tentang kempen Sayangi Alam Sekitar. Baiklah, antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan untuk kempen Sayangi Alam Sekitar ni ialah aktiviti gotong royong. Antara kebaikan aktiviti gotong royong ni ialah kita dapat membendung penularan wabak seperti denggi ataupun malaria. Seperti yang kita tahu, penyakit denggi ni tersebar melalui nyamuk Aedes.
Dan nyamuk Aedes ni membiak di air bersih yang bertakung. So dengan aktiviti gotong royong ni, kita akan dapat menghapuskan tempat-tempat mereka membiak, sekaligus kita akan dapat membendung daripada penularan wabak ini. Yang kedua, aktiviti gotong royong ni akan memberikan kita persekitaran yang indah, ceria dan juga bersih untuk diduduki oleh masyarakat. So, masyarakat akan lebih selesa untuk duduk di sesuatu kawasan. Maka masyarakat akan dapat hidup bahagia, ceria dengan kawasan yang amat bersih. Dan saya juga mencadangkan untuk satu kawasan untuk melakukan aktiviti gotong royong ni sekurang-kurangnya 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali. Dengan itu kita akan dapat kawasan yang selesa untuk diduduki dan tak perlu hiraukan tentang apa-apa penyakit. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Dengan ini saya mengakhiri pembicaraan kami dengan serangkap pantun. Pergi ke kedai membeli bunga, bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Sekian, terima kasih daripada kami.